bunga, jujur bunga budak baru setahun jagung, dan disebabkan setahun jagung tu ada yang pandang rendah, ada yang mempertikaikan macam kau baru lagi kenapa ni semulah macam kecaman-kecaman tu, tapi tak apa. Orang marah ni memang dari dulu lagi. Kalau kita buat lain sikit walaupun dalam tari pun kan, kita bawa tenglu di dalam awal ada undang dulu pun dipertikaikan sebab awal undang tu Sarawak. Assalamualaikum. First of all, terima kasih semua sudi ada di virtual kita hari ini, dan terima kasih juga untuk Kak Ani sudi buat lagu dengan Bunga, kolaborasi dengan Bunga. Ini adalah peluang peluang emas Bunga lah, sebab ialah kita sebab Bunga dari kecil sampai besar memang memang selalu dengar lagu Kak Nur Aniza Idris. So sekarang baru macam wow, dapat jumpa dia, dapat buat lagu dengan Kak Ani. So alhamdulillah, syukur. InsyaAllah ada peluang lagi, bolehlah buat lagu lagi. Okey, Kak Ani juga ingin ucapkan terima kasih kepada semua media khususnya yang telah memberi banyak sokongan daripada Kak Ani awal-awal dulu nak jadi artis, merangkak-rangkak 35 tahun dah sampai sekarang, dan masih lagi berada di sini, alhamdulillah. Dan Kak Ani mengucapkan terima kasih kepada Warner kerana telah memberi kepercayaan kepada Kak Ani untuk berganding walaupun sebagai untuk featuring single saja kan dengan Bunga, tapi Kak Ani bersyukur kerana pelapis baru macam Bunga, dia seorang yang dia ada pengikut dia tersendiri. Jadi ini adalah peluang keemasan Kak Ani untuk berkongsi kesenian Kak Ani, apa yang Kak Ani minat selama ni, untuk dapat dikongsikan bersama dengan fans Bunga secara tidak langsung. Kadang-kadang kita nak tarik orang secara melalui Kak Ani pun susah juga, sebab Kak Ani ada peringkat fans yang mengikuti Kak Ani, tapi dia tidak sama macam Bunga kan, fans dia. Jadi Kak Ani harap gabungan dua generasi ni dapat bantu secara tidak langsung mengangkat irama Malaysia tu sendiri, irama Melayu tu sendiri lebih ke level yang lebih baik lah untuk industri muzik masa kini. So terima kasih banyak. Okey, mungkin Bunga boleh cerita macam mana terhasilnya kolaborasi ni. Adakah Bunga sendiri yang memilih Kak Ani ke macam mana, dan mengapa Kak Ani? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya lagu ni Bunga memang pilih Luka Sekta untuk produce lagu ni, sebab saya tahu bahawa Abang Luka ni dia seorang yang produce music yang ke irama Malaysia, yang ada unsur-unsur Melayu, bunyi Melayu lah dekat situ, bunyi traditional. So Bunga macam nak buat sesuatu yang lain untuk next single Bunga ni, Intan Payung. So Bunga pilih Abang Luka Sita untuk produce lagu. Jadinya semasa kita berjumpa, semasa saya dan juga pihak Warner berjumpa dengan Abang Luka Sikta untuk bincang lagu macam mana, style macam mana, dekat situ ada Luka Sikta dan juga Kimi Himo. So after few days pihak Warner bagi tahu mereka jumpa dengan Kak Ani kita untuk kolaborasi dalam lagu ni, which is Bunga memang tak tahu Kak Ani sebenarnya diorang dah pitch Kak Ani untuk masuk lagu ni. So dah jumpa, lepas tu baru bagi tahu Bunga macam oh okeylah macam tu kan, okeylah boleh lah, macam ada peluang ni, apa kata ambil je. Sebab Bunga memang tak ada terfikir nak collab dengan siapa-siapa, sebab Bunga rasa macam Bunga budak baru lagi. And after that, after kita jumpa dengan Luka Sita dengan Kimi Kimo, tiba-tiba pihak Warner bagi tahu diorang dah jumpa ni. Ini adalah suggestion dari Luka Sita dan Kimi Kimo juga untuk buatkan lagu ni lagi meriah bersama Kak Ani. So Bunga macam alhamdulillah, sudi juga Kak Ani collab dengan Bunga. Terima kasih. Itulah cara proses macam kenapa pilih Kak Ani. Sebab Kak Ani ni first thing yang kita orang bincang lagu Intan Payung ni,
Abang Kimi Kimo ada bagi tahu kita nak buat macam vibe dia macam vibe Kak Ani. So Bunga macam okey. So malam tu after dah meeting, Bunga dengar lagu Kak Ani, lagu DK Putri, macam best juga lagu macam ni tapi modern kan. Macam tu. So itulah kita proses kenapa buat lagu Intan Payung ni nak ada Kak Ani. Terima kasih. Nervous tak bila bekerjasama dengan satu orang kata penyanyi legenda kan, Kak Ani? Nervous tak Bunga sendiri? Macam mana? Nervous sebab Bunga baru lagi. So Bunga ada banyak lagi kena belajar. So Bunga rasa macam sebelum-sebelum ni Bunga pernah bagi tahu yang Bunga nak kuatkan karya Bunga, kuatkan diri Bunga, which means Bunga kena yakinkan Bunga yang Bunga ada satu level, dekat satu level yang betul-betul kukuh untuk berkolaborasi dengan artis-artis legenda seperti Kak Ani lah. Tapi benda ni jalan terlalu pantas dan ia juga merupakan satu rezeki untuk Bunga, peluang Bunga. So apa kata kita langgar je lah, kita ambil je peluang ni kan. Kita sebab peluang ni datang sekali, mungkin dah tak datang lepas ni. So Bunga macam okey, walaupun masih baru tak apa, ini proses untuk belajar macam mana to be better after this. So Bunga buat, so ada lagu dah sampai, Bunga memang push diri Bunga untuk fokus lagu ni. Tapi itulah disebabkan kita fikir sebab kena buat lagu dengan Kak Ani ni, bunyi kena best, lirik kena okey, tak adalah mengarut-ngarut kan. So proses untuk buat lirik tu memang agak lama. Tapi tahun ni juga dapat selesaikan semua dan dapat release pada tahun ni. Berapa lama tu Bunga? Berapa bulan? Lagu ni lagu abang Bunga jumpa dengan abang Lukas Sitang Kimi Kimo pada tahun lepas bulan 4 sebelum PKP rasanya. Sebelum PKP dah jumpa abang Kimi Kimo, sempat juga shoot dengan Kak Ani, shoot untuk profile. Tapi time tu demo chorusnya lain. So kita fikir macam-macam. So dah PKP time tu tak dapat nak record. Bunga pun study tapi PKP, masa first PKP tu, so benda jadi cacah merbah dengan study, dengan lagu. Lepas tu baru belajar pakai online. So lepas tu lecturer pun serabut dengan time tu memang chaos lah sebab baru PKP kan, kita baru lagi, baru nak belajar semua ni. So memang tak dapat nak fokus dengan belajar online, tak dapat fokus. So Bunga tangguhkan dulu lagu tu, agak lama. Lepas tu sepatutnya lagu Intan Payung ni dijadikan cycle single Bunga. Tapi terlalu lama, lepas habis PKP, lagu 300 saat tu dulu yang Bunga buat. Sebab dah lama, lagu tu pun dah lama. So riliskan tu sebab dah siap. Lepas tu dah habis satu-satu, baru Bunga fokus buat Intan Payung. Baru terfikir, ada satu hari tu dia macam terdengar lagu P. Ramlee. Terdetiknya hati ni nak dengar lagu P. Ramlee. So lagu P. Ramlee yang ala payung ketipang payung, cerita apalah tak ingat, tapi ada lagu tu. So Bunga macam ambil inspirasi tu, apa kata kita masuk dalam lagu chorus Intan Payung. Mungkin okey. So buat jadilah chorus sekarang Intan Payung. Baik. Okey Kak Ani, dengar. Kelly nak tanya, okey, apabila Kak Ani menerima tawaran untuk bersama-sama menjayakan single ini, kita kenal Kak Ani ni ialah Ratu Irama Malaysia di Malaysia ini kan, dan subjektif antara kombinasi tradisional apabila modernkan, dibarukan. Tidakkah Kak Ani merasakan bahawa dia nanti mendapat takut kencaman daripada netizen untuk mencacatkan sesebuah lagu tradisional itu Kak Ani? Terima kasih. Terlebih dahulu Kak Ani ucapkan terima kasih sekali lagi lah untuk soalan ni. Okey, sebenarnya secara jujurnya Kak Ani masa Rakim datang jumpa awal Januari tak silap Kak Ani, sebab kita PKP last year 18 Mac kan. Jadi selepas tu kan dia terhenti daripada perbincangan pun. Cuma masa first time Kak Ni buat Kak Ni berjumpa dengan Rakim ni, Kak cerita dulu dari awal lah.
dia cuma brief Kak Ani, okey Kak Ani akan ada satu, kalau kita nak buat kolaborasi satu. Lepas tu yang artis ni sebenarnya anak didik daripada Joe Flizzo punya, so dia ada sebut lah pasal Joe Flizzo, lepas tu dia sebut tentang lagu-lagu ciptaan siapa. So daripada situ Kak nampak ni nama-nama yang hebat jugalah dalam industri kan. Jadi Kak Ani memang tak ikuti sejak Kak Ani concentrate CSR program ni. Kak Ani tak berapa fokus kepada industri muzik sangat sebenarnya sebelum ni. Jadi Kak Ani banyak pada program-program Kak Ani kebudayaan semua dan kesenian semua. Jadi bila diberi cadangan untuk gabungkan irama tradisional tu, bukan irama tradisional, ada fusion, diffusekan di dalam lagu macam bentuk rap ni semua. Secara jujur Kak Ani memang terbuka untuk menerima perubahan tu, dan industri sekarang dia berbeza dengan industri dulu lah, zaman dulu kan. Dulu memang kita fight supaya irama Malaysia tu sentiasa berada di landasan dia dengan format tradisionalnya. Tapi bila sekarang ni dia semua dah di hujung jari kan, orang boleh pilih mana dia nak, yang mana tak nak. Dan sekarang ni pun kita lebih kepada social media dan sebagainya. So kat situ Kak Ni rasa adalah baiknya, sebab bila kita dah buat CSR ni, memang Kak Ni mengaku memang sukar untuk kita tembus bawa irama budaya tu secara macam dulu, tak macam dulu lagi lah. Bukan mudah lagi kita nak tembusi industri senang-senang macam tu. Jadi apa yang Kak Ni nampak bila Bunga ada melalui kolaborasi ni, Kak Ni rasa ini adalah satu peluang untuk Kak Ni berkongsi kesenian tu untuk di-share bersama dalam industri. Jadi secara tidak langsung, kalau mungkin sebelum ni diorang kenal Kak Ni 20 tahun dulu kan, diorang tak kenal pun 20 tahun dulu. Budak-budak sekarang umur Bunga pun dah 21 tahun kan. Kak Ni dulu kalau tahun 98, Bunga lahir tahun bila? Bunga lahir tahun bila? Tahun? 2000. Kan. So irama Malaysia tu dah lahir tahun 96. 96, 97, dia pun tak lahir lagi. Jadi adalah baiknya sekiranya dengan ada kolaborasi ni, secara tidak langsung dia dapat menarik irama budaya tu melalui Bunga. So maknanya Kak Ni macam platform ni adalah satu platform yang sangat baik, dan Kak Ni nampak dia adalah satu peluang yang besar untuk irama budaya tu berada di dalam industri yang diperlukan sekarang lah. Diperlukan dalam keadaan sekarang lah. Dalam suasana sekarang. Mood budak-budak sekarang. Okay, Kak Ni, macam sebelum ni ada artis yang pernah keluarkan, baru-baru ni lah, yang keluarkan lagu tradisional tapi bagi nafas baru. Contohnya macam lagu Empat Dara baru-baru ni kan. Lepas tu kan ada timbul isu, ada sesetengah pihak yang kiranya mereka yang memperjuangkan irama Malaysia ni macam rasa macam terasa hati dengan tindakan karya tu, sebab macam nampak macam mempermainkan irama Malaysia, mempermainkan kita punya muzik budaya tradisional kan. Jadi apa Kak Ani boleh cakap sekiranya isu sebegitu dibangkitkan sekali lagi oleh mereka yang betul-betul pure memperjuangkan irama Malaysia ni? Sebenarnya Kak Ni, terima kasih Atil. Sebenarnya apa yang dibangkitkan tu, Kak Ni pernah berada di dalam kelompok perbincangan tu, dan apa yang Kak Ni faham, mereka bukan sensitif dekat macam mana pendekatan lagu tu dilaksanakan, tapi diterbitkan, tapi cara penyampaian, tak silap maksudnya, cara penyampaian artis-artis ini apa yang Kak Ni cuba kongsi lah, apa yang diorang rasa dalam satu persembahan. So visual tu menampakkan macam memperlekehkan, jadi diorang rasa kenapa tak bawa betul-betul, so macam tu lah. Tapi pada Kak Ani, benda ni bila kita duduk dalam industri muzik, kita berada di tengah-tengah. Kita tak boleh nak kata ya yang ni, kita tak boleh kata yang ya yang ni. Jadi kita duduk di tengah-tengah. Macam Kak Ni rasa bila ada satu pendekatan macam tu, secara tak langsung dia menumpang tau. Dia viral ni, dia sebenarnya dia mula-mula tu untuk orang kenal, kita perlu ada sesuatu yang buat orang bincangkan. Jadi selepas tu kalau kita nak betulkan, barulah dia akan patah
patah balik ke asas. So itu adalah cara orang kata menarik benang dalam tepung pada Kak Ni lah. Tapi kalau untuk nak ikut rasa macam orang marah ni memang dari dulu lagi. Kalau kita buat lain sikit walaupun dalam tari pun kan, kita bawa tenglu di dalam awal ada undang dulu pun dipertikaikan sebab awal undang tu Sarawak. Jadi kenapa masuk dalam Sarawak, so dipertikaikan. Tapi bila dibincangkan benda tu jadi kontroversi, seolah-olah benda tu membuka ruang untuk budak-budak muda pun tahu, nak ambil tahu apa salah ini secara tidak langsung. Jadi pada Kak Ni dia tidak terlalu sensitif lah. Maksudnya pada Kak Ni dia sensitif dekat elemen perasaan pengkarya tu sendiri. Tapi bagi untuk jangka panjang, bagi masyarakat Malaysia alert, so ada baiknya. So macam tu lah, secara tak langsung. Boleh jawab lah. Dari segi rakaman, macam tadi cakap, proses awal bermula sebelum PKP tahun lepas kan. Jadi proses rakaman tu adakah sewaktu kita tengah PKP tu ke, ataupun macam mana? Buat secara online ke atau macam mana? Sebelum ni untuk first demo Bunga memang rekod dekat rumah Luka Sikta. Time tu belum PKP lagi. Rasanya Kak Ani rekod kat mana Kak Ani? Kak Ni rekod ada satu studio kat Tampang Sara tak silap. Tapi sebelum GV. GV. Tapi masa tu kita dah boleh keluar dengan SOP lah. Masa tu selamat. Time tu saya dengan Kak Ani memang rekod tempat yang berbeza sebab untuk verse Bunga, rap semua memang kena rekod di rumah Luka Sikta. Rasanya time tu PKP juga tapi ada surat kebenaran. And then disebabkan tertangguh lama di PKP semua, tahun lepas tak ingat Bunga lah, tak sure. Kita pun record lagu berasingan juga. Kak Ani dengan Bunga berasingan. Jadi time tu PKP bulan berapa tak ingat, tapi Bunga demo Bunga ada record dekat studio kawan Bunga, tapi untuk real recording memang record dekat tempat Luka Sikta kat Shah Alam. Kak Ni dalam bulan 10 lah, dalam Oktober. Dalam Oktober tu. Jalan cerita lagu Intan Payung ni pula macam mana? Cuba siapa-siapa lah Kak Ani atau Bunga boleh share. Dia penulisnya. So sebenarnya dalam lagu ni untuk chorus, first of all untuk chorus, Bunga memang imagine yang chorus ni dinyanyikan oleh Kak Ani. Dia macam seorang ibu menasihati anaknya yang baru nak belajar, lebih kurang macam tu. Sebab dekat chorus tu Bunga cerita pasal, totally dalam lagu ni Bunga cerita pasal Bunga lah, sebab Bunga baru lagi, so I need someone yang betul-betul yang lebih matang daripada Bunga untuk menasihati Bunga dalam industri muzik ni macam ni, jalan hidup kita ni macam ni. Dia macam seorang ibu lah, kakak ke ibu ke, dia cerita dekat anak dia, okay macam ni dia kalau hidup macam ni. So dah dekat chorus tu Bunga cerita pasal Bunga budak baru setahun jagung, dan disebabkan setahun jagung tu ada yang pandang rendah, ada yang mempertikaikan macam kau baru lagi kenapa ni semualah macam kecaman-kecaman tu. Tapi tak apa, slow walaupun slow daripada orang lain, tak apa, kita asalkan kita sampai ke hujung juga. Tak kisahlah lambat ke tak lambat ke, sampai hujung juga dengan selamat. Itulah bila kita dah achieve hujung Bunga tu, maksudnya hujung tu dah achieve something yang Bunga nak. Dan Bunga pesan juga dekat Bunga, bila dah achieve something tu jangan lupa diri, mana asal-usul kita. Jadi mungkin dari segi kalau kita tengok tadi Bunga dia kata lagu ni kan berkaitan dengan lagu P. Ramlee dulu kan. So Muaz tengok dia punya lagu ni daripada Nujum Pak Belalang punya filem. Okey, jadi bagaimana dari segi kan chorus tu ada sedikit kedengaran dengan lagu, ala-ala macam lagu tu. Dari segi lagu muzik macam mana? Yalah kita nak ambil lagu-lagu yang sedia ada ni kan.
adakah memang dibolehkan untuk mengambil part chorus tu je, ataupun memang dah ada perbincangan dengan syarikat rakaman sebagainya? Sebenarnya bila difikir balik, kita takut macam kita tiru sebiji-sebiji. Jadinya Bunga fikir macam kalau nak tiru sebiji pun melodi dia tak sesuai dengan lagu ni, lagu Intan Payung. Jadi Bunga ambil chorus lagu tersebut, kita ubah melodi dia. Kita ubah melodi dia, ubah lirik dia. Jadinya kita tak ambil 100% dari lagu tu. Jadi kita ambil inspirasi saja, macam konsep dia Intan Payung. Itu. Kak ni banggalah dengan cara Bunga, sebab dia boleh menulis dengan baik. Pada Kak ni lah, Kak ni bukan penulis sangat kan. Tapi bila Kak ni bawa lagu, kadang-kadang setengah orang bila dia buat lirik, kita nak nyanyi tu macam tergeliat lidah lah apa semua kan. Dia macam tak selesa lidah tu. Tapi bila lirik yang Bunga buat, walaupun dia pendek je, tapi benda tu selesa dan kita cepat absorb mood untuk kita nak macam sebutan, dari segi sebutan. Lagi satu message dalam lagu ni pun bagi Kak ni kuat lah. Kalau macam katalah Bunga nak bertandingkan lagu ni ke mana-mana kan, ke JL ke Anugerah Industri Muzik ke, pada Kak dia ada satu kekuatan pada penulisan lirik dia. Jadi Kak ni rasa bangga lah, sebab Kak ni pun belajar juga menulis dulu, tapi bukan dilahirkan sebagai penulis lah, senang cerita. So Kak ni bangga sebab dia baru 21 tahun tapi dia boleh buat benda yang dia bagus. Alhamdulillah. Terima kasih Kak ni. Yes. Okay, nak tanya sikit tapi lari sikit, bukan tak kena dengan lagu lah. Okay, silakan. Untuk Bunga kan kata tadi ada macam-macam kecaman, and Bunga still baru lagi dalam industri, mungkin masih lagi mencari-cari identiti. Lepas tu ada juga orang cakap orang confuse muka Bunga, macam kadang-kadang macam Shalma Aina, kadang-kadang macam Iman Troy, macam mana saya nak pronounce nama dia. Macam orang macam confuse lah dengan muka Bunga ni. Banyak tak orang komen macam gitu? Memang ramai. Kadang-kadang tak tahulah, muka Bunga ni memang muka ramai-ramai orang kot. Kadang Shalma Aina, kadang Iman, kadang Kak Syafinas dari DFM, ramai lah. Tapi Bunga macam tak apalah, tapi yang penting Bunga pakai spek. Itu yang orang lain tak ada. Kalau Bunga buka spek, memang muka Bunga seakan-akan sama. Tapi sebabkan Bunga pakai spek, mungkin orang kenal lah. Tapi Bunga ralat tak macam Mela? Orang tahu nama Bunga adalah Bunga, tapi kadang-kadang orang confuse macam, oh tu Bunga, macam tu. Oh tak, Bunga rasa macam normal je, macam okey je lah. Sebab muka Bunga mungkin muka seakan-akan sama lah kot. So jadi Bunga macam okey je. Ada juga orang panggil Bunga Angelina Jolie, tapi Bunga macam layan je. Oh sama Sama. Kira ni kalau confuse tu suruh Bunga rap dan baru nampak perbezaan antara nama-nama yang disebut tadi lah. Ya betul. Lah, suara dia orang boleh kenal lah. Okay, video klip pula. Mungkin boleh share sikit tak idea untuk video klip ni daripada siapa apa semua? Okay, music video kita orang plan. Kita tak ada apa-apa, insyaAllah. So untuk music video, Bunga sebenarnya fikirkan sesuatu yang simple tapi sampai. Bunga nak ada konsep tradisional tu juga, macam menari, ada kebudayaan tradisional dekat situ. Macam dalam cerita ni, dalam music video ni, lirik Bunga membayangkan Bunga budak kampung. Bunga dari bawah untuk membuat satu yang Bunga suka. So, Bunga nak suasana yang macam seperti kampung kan. Kita kat kampung, naik basikal, padi, sawah padi. Bunga fikir macam tu, macam nak konsepkan Melayu betul-betul.